Tapi sayang, engkau mencintai dirinya. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada bangsa mekanika. Hari ini kita nak review Honda City Hatchback. Tapi kepada anda yang baru saja menemui channel Mekanika Malaysia, sudahlah kiranya anda menekan butang subscribe, butang like dan juga butang lonceng. Jangan lupa WhatsApp sekali. Seperti biasa, kita bersama pemandu ujian kita yang kita jemput khas daripada rancangan Top Gear Bangladesh, iaitu Mujibur. Babu kya Honda City sih? Pakistan abang, Pakistan. Pakistan. Tukar. Hari ni bang, kita nak cerita pasal Honda City RS. RS, okey. Kita berkenalkan dengan logo-logo dia lah bang. Logo dulu. Abang tahu apa maksud RS? Tapi sekejap. Ya. Saya ni ada macam rappers ke macam nelayan? Ini? Ini macam... Dah, tak payah jawab. Okey, RS, apa dia? RS tu maksud dia, apa tahu maksud dia? Racing Spirit? Kan. Bukan. Road sailing. Road sailing, berlayar di jalanan. Dia macam kita ni tak banyak diperkenalkan varian-varian yang ada pada Honda kan. Tapi untuk RS ni dia lebih pada estetik. Estetik, kosmetik. Estetik, kosmetik dan lebih cantik. Lebih Contohnya lower grill ni kan. Kamu tengok ada dengan motif karbon. Ya, dia penuh sikit bawah bumper. Biasa bumper belakang ni kosong atau diffuser sikit je lah. Tapi dia berani letak trim-trim yang macam ni Dan bawah logo tu apa nampak dia? eHEV. Ya. Apa tu? Kereta ni ada punca kuasa elektrik. Oh, hybrid. Hybrid bang. Ni kenapa warna biru? Sebab lebih mesra alam. Lebih mesra alam. Kalau ada siapa elektrik. perasan daripada zaman Prius dulu, logo-logo kereta dia akan guna warna biru untuk version hybrid. Betul. Itu memang persetujuan tidak rasmi lah. Betul. Persetujuan tidak rasmi. Okey, kita nak cerita apa lagi ni? Okey, kita cerita design dia bang. Design, okey. Design dia kita tengok daripada third quarter glass dia bang. Dari sini. Okey, daripada sini abang tengok daripada lampu belakang, dia tolak ke depan, dia punya shoulder line tu kemas. Betul. Itu saya setuju, sangat setuju. Sebab nak kerat kereta sedan menjadi hatchback tapi bentuk dia betul, bukanlah benda yang senang tuan-tuan. And then, abang tengok warna dia. Okey. Saya rasa warna ni memang cantik. Warna apa nama dia ni? Meteorial Grey Metallic. Macam bunyi cordial. Lepas tu? Dan saya rasa saya susah nak jumpa kereta ni colour biru. Biru? Sebab apa? Sebab kalau biru mungkin dia akan namakan sebagai Blue Flag Earth. Blue Flag Earth. Memang tak sedap. Tak sedap. Brian. Ya. Yes. Kita nak cerita pasal design kereta ni. Design bahagian depan dia pula. Kereta ni dia bersaing dengan kelas-kelas Yaris, Okey. Myvi, B segment sedan. B segment B segment hatchback bang. Okey. Tapi dari segi saiz, kereta ni dia paling besar. Paling besar. Paling panjang, 4749. Paling lebar, 1748. Okey. Dan wheelbase dia sama macam sedan. 2600 mm. Jadi memang dia luas lah dalam memang dia. Itu luas kita cerita kemudian. Dari segi muka dia ni, apa yang kita nak translate? Muka dia saya suka lampu dia bang. Lampu dia sebab? Design sisi ikan. Betul. Saya rasa designer ni suka makan siakap 3 rasa. Bukan bang. Sebab ikan dengan telur kat Malaysia dah mahal. Jadi dia buat lampu. Lampu ikan. Jadi orang selalu komplain, kenapa design kereta ni macam boring lah, sama je macam kereta lain. Nah, bila Honda buat macam ni, dia tak nak appreciate pula kan. Betul lah. Sebenarnya berani lah kalau berani untuk buat design kolom-kolom macam tu. Kalau kita tengok dekat upper grill, dia pakai honeycomb. Okey. Dekat bawah ni dia pakai motif carbon. Okey. Dan kalau abang tengok betul-betul dekat fog lamp housing ni, dia ambil GTR punya design. Wow, lebih kurang Volkswagen. Volkswagen dia punya muka depan tu lebih kurang macam ni lah. Dia punya finishing saya rasa kan. Memang tepat abang kata, memang berani. Solid wing face yang baru. Ya, solid wing face ni memang sangat berani. Kalau kita tengok kereta-kereta macam Accord baru, Civic baru kan, muka dia memang muka yang seiras semula. Ini memang design language Honda yang baru. Jadi kejituan teknologi sebenar Honda Hybrid ni terletak di
sini. Sebenarnya teknologi ni sangat canggih untuk sebuah kereta yang sebenarnya 100,000 punya kereta, pakai benda macam ni, kos dia sebenarnya tinggi nak buat ni. Dari lepas subuh tadi, kita orang berborak-berborak, Brian cerita dengan saya dah sampai pukul 12. Sebenarnya saya apa pun tak faham. Ceritalah. Okey, kereta ni bang, sebab dia pakai IMMD jadi bang. Okey. Dia bukannya hybrid yang zaman dulu. Hybrid zaman dulu dia letak motor antara gearbox, engine, motor kat tengah-tengah. Dia sandwich kat tengah-tengah. So apa beza dengan ni? Kelemahan yang teknologi zaman dulu, dia tak boleh digunakan sebagai mode elektrik. So yang teknologi baru ni, dia ada dua motor. Dua, depan belakang? Kan. Satu motor disambung pada enjin, tugas dia untuk mengecas bateri. Range extender? Tak juga. Nanti saya explain. Okey. Satu lagi motor, fungsi dia sambung pada tayar. Yang motor ni menghasilkan 253 Nm torque. Dengan 106 horsepower. Jadi apa fungsi motor pertama dan juga motor kedua? Motor pertama dia charge bateri. Motor kedua dia ambil power daripada bateri, dia pindah pada kereta untuk bergerak. Maksudnya dia boleh bergerak daripada statik sampai 80 lah range ataupun 100 tanpa menggunakan enjin? boleh. Wah. Pakai elektrik saja. Dia punya bateri lithium ion. Lithium ion 1.3 kW. 1.3 kWh. Okey, dia macam ni bang. Okey. Abang tanya kenapa dia tak boleh jadi ring extender? Sebab ring extender dia tak boleh ada sambungan terus enjin dengan tayar. Betul? Okey, kalau kereta ni pula dia pelik sikit. Honda kata, okey, bila dia masuk 100 km ke atas, dia akan ada satu sambungan clutch, enjin, gearbox, tayar. So maknanya bila dah laju, betul-betul laju, di mana enjin paling efisien, baru dia guna enjin. Barulah saya tak faham. Whatever lah. Next, kita cerita enjin ni pula bang. Okey. Enjin ni pula bang, memang enjin yang memang betul-betul efisien. Okey. Enjin dia, enjin VTEC, tapi bukan VTEC biasa, memang VTEC untuk fuel consumption. Alright. So dia menggunakan Atkinson cycle. So dia boleh hanya menghasilkan 97 horsepower dan 127 Nm torque. Tapi dia menggunakan misbah mampatan paling tinggi, 13.5. 13.5? Itu dah macam performance enjin. Tak, dia lebih pada efficient. Game sini bang, efficient bang. Efficient. Tapi sebenarnya saya ada satu rahsia. Apa dia? Saya tak faham pun sebenarnya. Ryan, tahu tak kita punya penonton ni? Bila kita review kereta dia, bang, apa pasal kereta abang review ni kotor? Aduh, pula. Amboi. Dalam kereta test drive memanglah kotor. Ingat saya seorang je pandai komplain. Kalau bersih, itu kita review dekat showroom, dekat kilang. Dah lah tengok free, lepas tu banyak komplain pula. Cuba bagi duit car wash ke kan? Nasib baik komplain tu free. Okey lah, apa dia? Okey bang. Saya nak cerita dalam ni, saya suka nombor satu, parking brake. Parking dah brake. Tak ada dah tombol parking Tak brake. ada dah. Dengan ciri brake hole ni. Bagus. Nombor dua. Okey. Abang tengok kat meter ni bang. Okey. Meter dia cantik. Betul? Meter LED berwarna-warni dan jelas. Tapi disebabkan meter kereta ni dia hybrid, dia tak ada RPM. Dia hanya menunjukkan power yang dihantar sama ada bateri atau enjin, ataupun kita nak mudah, kita guna yang ada sekarang ni. Kita tunjuk berapa baki minyak, tengah charge ke, tengah guna ke. And then, nombor tiga, design yang baru ni cantik. Okey. A-pillar dia tolak ke depan sikit dan dia memfreekan ruang kat sini. Memfreekan blind spot kat situ. So jadi kita tak ada blind spot. Tapi kalau tengok kereta-kereta Honda, dia punya blind spot sebenarnya tak teruk. Bukan tak teruk, macam saya tak ada komplain pun. Kenapa habis komplain blind spot ni? Sebab kereta saya dulu ada. Bukan sebab itu. Dah. Sebab ketinggian mujibur. Aduh, pula. Patut kena letak bantal, duduk bagi tinggi sikit. Jadi, apa kita nak buat kat sini ni, mujibur? Saya tengah fikir bang. Ni dekat Raya Haji kan? Okey. Saya nak balik kambing lah balik. Kambing lembu boleh masuk ni. Untuk bawa balik kampung. Tapi kecil je, 200 boleh lebih bang. je. Sila lipat ni bang. Oh. Dia jadi 200. Daripada 289 Okey. kepada 841. 800 dah macam lori pickup. Betul. Tapi ini apa? Ini alat bantuan kepada manusia-manusia kerdil. Tangan tak sampai lah. Tangan tak sampai nak bayar tol. Apa lagi dia ada ni? Nanti kita cerita.
Babu kiawa dia Ultra Seat Ultra Seat ni. Betul-betul bijak lah designer Honda Memang ni. bang. Honda ni dia ada pengalaman luas dalam K-car. Sama tengok ni. Nampak kecil. Betul. Tapi dia memaksimalkan. Dia boleh fikir nak lipat seat ni. Benda ni dah ada lama daripada GD GS. Betul. GD Jazz kan. Memang bijak lah, memang bijak. Dia nak buat kereta kecil jadi banyak space. Cuma abang pelik tak? Kat mana dia letak tangki minyak? Itulah dia, mana tangki bahan api dia? Saya pun tak pasti bang. Mungkin kat depan kot. Mungkin kat situ. Mungkin kat sini. Cuma dah. Ya. Saya rasa salah satu kelebihan seat macam ni bang. Okey. Abang tahu sebab apa? Sebab apa? Kita senang nak spray lipas. Betul. Lipas lari bawah tu kan kita spray semua. Kita spray ni. Dengar pengguna Proton Pesona. Pertama kali tengok kereta ni dalam gambar lah masa dia launch dekat Thailand kan. Saya rasa macam tak kenalah dia potong bontot belakang jadi hatchback ni. Lawa yang sedan lagi lah. Apasal lah Honda Malaysia tak nak bawa Jazz ni? Apasal tak nak bawa Jazz ni kan? Itu assumption pertama saya. Tapi bila dapat tengok first time tengok masa dia launch, lepas tu atas jalan kita follow, saya rasa saya lagi suka hatchback berbanding sedan. Itu cita rasa saya. Dia macam ni setengah kereta design dia tak makan di gambar. So bila tengok atas gambar, atas kertas kan ataupun atas skrin, alamak bosan je design dia. Tapi bila kita tengok depan mata macam ni, real person. Okey, cantik. Okey, sekarang kita nak bercerita pasal dia punya driving lah. Babu kiawa driving Very good. Very good. Nombor satu bang. Okey. Driving dia bang. Okey. So macam saya cerita tadi, meter dia tu kita boleh tengok power consumption ni kan. Sama ada bateri, engine ataupun hybrid. Tapi kalau kita buka meter tu kita rasa terganggu. Kita boleh nak jimat lah, nak bateri lah. So saya matikan function tu. Saya tukar pada meter biasa yang tunjuk meter minyak semua. Bawa macam orang gila. Betul. Okey. Kalau aggressive driving dengan biasa punya driving macam mana abang punya ni? Kalau kita nak compare dengan city biasa, saya rasa agak susah. Sebab? Kita nak bandingkan dia, kita tak rasa pun dia sebuah hybrid. Sama je. Betul. And then masalah biasa yang berlaku pada kereta hybrid, brake dia tak sedap. Ya, brake dia sangat tidak genuine. Regenerative braking. Ya, sangat mengganggulah regen. Betul tu lah. senang cakap. Bila kita brake kita rasa macam menggelunsur je tu kan. Ya, betul. Tapi untuk kereta Honda City ni, hybrid ni, dia punya braking sangat natural. Jadi bila teknologi tu dah berkembang kan, daripada regen dia nak masuk friction brake tu dia dah tak ada gap dah. Betul. So kita dah rasa macam natural. Saya rasa Honda ni daripada zaman CRZ dulu, saya tak rasa masalah braking regen dia tu. Memang braking dia agak natural. And then kalau abang perasan dekat pedal shift tu ada macam tukar-tukar gear kan. Itu sebenarnya bukan gear. Ya, itu regen. Regen betul. Nak adjust regen dia lah. Tapi bila kita turun bukit ataupun nak main selekoh, kita boleh menggunakan pedal shift regen tu untuk membantu kita mengawal kereta. Dapat pula power daripada bateri. Betul bang. Dah lah brake dia tolong charge lagi. Kalau abang nak tahu, macam saya cerita tadi, kereta ni sebenarnya ada satu gear je. Satu gear tunggal yang bersamaan dengan gear 4, 5 atau 6. Maknanya gear dia tu ratio dia rendah. Kan? Supaya bila clutch dia bersambung dengan enjin, dengan kereta, dengan tayar, dia boleh beroperasi dengan pada efisien. Tak faham? Saya tak faham pun. Okey, bagus. Teruskan. Walaupun dia gear tunggal, bila kita bawa, kita tukar minyak, kita lepas. Maksudnya kita dah nak dapat speed yang kita nak kan. So kita boleh tengok meter dia pump dia tendang balik belakang. Pump dia tendang balik belakang. Dia meniru sifat sebuah gear sebenar. Yang ni faham kan? Dia ada synchro match lah macam tu lah. Betul. So bila kita bawa, kita tak rasa gear tu fake. Omar dah marah lama sangat. Okey. Komplain pula, komplain. Komplain nombor 1. Okey. Headlining dia hitam. Okey, apa masalah dia? Anak saya komplain dia kata sempit. Bukan anak kita yang beli kereta. Memanglah. Kita yang bayar. Anak kita kat belakang. Abah sempit lah. Nombor 2. Seat kat tengah tu, orang rasa duduk macam atas ham. Seat belakang? Seat belakang bang. Come on lah, hatchback, kereta sport. Duduk 4 orang cukup lah. Nak duduk 5 orang, naik beza lah be. Aduh, banyak sangat komplain lah. Tak ada benda nak komplain, itu nak komplain. Okey. So subscribe je lah. Okey.
Kereta ni harga dia 108,000. 108. Macam-macam ada. Ada Honda Lane Wash, ada itu, ada hybrid minyak jimat 22 km per liter. 4 orang naik tu bang. Apa? Bawa laju bang. So siapa-siapa komplain baik beli, saya dah jumpa seorang bomoh Siam. Nama dia kita bagi kat bomoh Siam tu. Kita bomoh Siamkan dia. Betul. So dia suruh yang itu yang tengah tengok tu suruh dia subscribe. Dia belum subscribe lagi tu. Yang tak subscribe pun kita bomoh Siamkan juga. Okey. Okey, macam biasa kita ada TikTok, kita ada Facebook, kita ada YouTube. Klik like, klik share semua Share tau. Okey bang. Bye. Bye. Assalamualaikum.